Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Jadi Imam Nawawi tengok surat dia bukan dijawab dengan baik, dilawan pula. Apa jadi tuan-tuan? Masya binafsihi ilaih. Dia pergi jumpa sultan. Wa kallamahu kalaman syadidan. Dia bercakap dengan bahasa yang begitu kuat. Wa arada sultan an yabtisha bihi. Sultan ambil tindakan ke atasnya, fahsarafallahu qalba an zalik. Allah Ta'ala tak izinkan, jadi banyak benda terhalang. Ini dia panggil beraninya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada lagi cerita lain, nak dengar ke tak ni? Cerita lagi, waktu nak berperang, pihak pemerintah nak ambil cukai, nak ambil bantuan daripada rakyat. Sebab dia kata duit Baitul Mal tak cukup. Duit Baitul Mal tak cukup, habis kita kena ambil duit rakyat. Macam kita hari ni lah ambil GST ke apa, ST lah dulu kan. Jadi nak ambil apa ni, cukai-cukai lah. Jadi ulama lain biasalah, moga pegawai kerajaan ni terpaksalah kena akur setuju dengan cadangan kerajaan. Bila sampai ke Imam Nawawi, dia tak nak tanda tangan. Ulama lain, pegawai-pegawai lain, mufti ke apa jawatan, saya tak sebut lah, minta maaf, kita tak sebut nama jawatan. Dia kata ulama-ulama lain ramai yang sudah sokong. Bila sampai ke raja, dia tengok mana Nawawi, Wena Syekh Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi bin Abu Zakaria, tak ada. Rupanya Nawawi seorang tak tanda tangan, surat itu menjadi tak relevan, tak valid. Gagahnya Imam Nawawi ni, Masya Allah, tabarakallah, gagah. Maka bila dia dia pun tanya, ya Syekh Nawawi, kenapa kamu tak tanda tangan menyokong? Dia kata apa? Aku akan sokong dengan bersyarat. Dengar ni tuan-tuan syarat dia ni. Syarat dia, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang ada di tangan, di tengkuk, di kaki isteri-isteri, raja-raja ni, isteri pembesar-pembesar ni, daripada harta Baitul Mal, hantar balik ke Baitul Mal dulu. Maknanya duit-duit yang kamu ambil dulu, hantar balik. Kalau lepas hantar balik tak cukup juga, baru minta dengan rakyat. Ini senang-senang dia. Nak ambil duit rakyat, ambil cukai, tapi harta kemewahan yang dimiliki oleh raja, pegawai-pegawai dia tak ambil. Dia kata hantar balik dulu ke kerajaan, hantar balik dulu kepada Baitul Mal, tak cukup, barulah kita fatwa rakyat mesti memberi bantuan, memberi derma, infak untuk persiapan senjata peperangan. Allahu Akbar. Ini yang kita rasa kagum dengan Imam Nawawi, seorang yang alim, wara, berani. Tiga-tiga dia ada. Ini sebagaimana kata tadi Syekh tuan guru kata tadi, Ibnu Farah kata apa? Imam Nawawi ni dia ada tiga-tiga sekali. Berani, alim, wara. Ada seorang lagi kawan dia, nama dia Sultan Ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari tajuk dia Sultan Ulama. Ini pun seorang lagi yang berat, ulama yang tegas sehingga diberi gelaran Sultan Ulama. Allahu Akbar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, patutlah Allah Ta'ala beri kepada dia apa? Ketegasan, keberanian, sebab warak, ilmu yang keluar daripada mulut dia mutiara. Kita hari ni mengaku ahli tu ahli ni, tapi mulut asyik duk cerita orang je. Apa benda ni? Imam Nawawi tak ada tiba, tak ada cerita orang. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah tuan-tuan, saya balik semula ke kitab yang ada di tangan para pelajar sekalian ni. Kalau tidak kan saya baca yang saya punya ni panjang. Akhir hayat beliau rahimahullah. Bagaimana di akhir hayat beliau? Wafatuhu. Semasa hayat beliau, Imam Nawawi rahimahullah mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian kembali ke kampung kelahirannya Nawa, dan menderita sakit di rumah ayahnya. Ajal pun menjemputnya, dan beliau kembali ke pangkuan ilahi
pada 27 Rajab tahun 676 Hijrah. Tanda tuan-tuan. Dia lahir petang berapa tadi? Kira berapa umur dia? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lahir pada 631. Tulis. 676 tolak 631. Berapa? 45 tahun. Rahimahullah ta'ala, muda sangat-sangat. Ana waktu umur 45 dulu saya hidup mikir, cukup dah ke masa aku ni Allah Ta'ala izinkan untuk berdakwah. Tambah lagi lebih. Alhamdulillah kita teruskan dakwah kita selagi hayat di kandung badan. Selagi Allah Ta'ala beri kesihatan dan kekuatan, kita teruskan perjuangan. Biarlah kita duduk di ujung kuku Imam Nawawi, tapi biar ada jasa dan sumbangan kita kepada Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Imam Nawawi lahir 631, wafat dia pada tahun 676. Umur 45 tahun. Tak sempat berkahwin. Imam Nawawi tak ada kahwin. 45 tak cukup masa untuk kahwin lagi. Belum cukup masa. Boleh jadi kalau dia panjang umur mungkin 60 tahun baru dia kahwin. Itu pun wallahu alam. Tapi Allah Ta'ala letakkan dia dalam kelompok ulama-ulama yang hebat. Dia panggil, kalau pelajar-pelajar lah, ustaz-ustaz kita ni, ada sebuah kitab yang dikumpul oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitab dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang tak sempat kahwin kerana menumpukan kepada ilmu jihad, tak sempat nak kahwin. Tak ada. Allahu Akbar. Kita kahwin umur sikit lebih pun rasa terlewat dah aku ni. Nak banding kawan-kawan sebaya kita hari ni, ramai yang boleh cucu ni. Kita ni tak boleh cucu lagi ni. Anak pun baru habis mengaji. Allahu Akbar. Baik. Jangan kita bercakap cucu lagi. Kita bercakap ilmu dulu. Jadi dia kata, beliau adalah seorang, kata di Syekh Qutbuddin Al-Yunani, Imam Nawawi adalah salah seorang yang tertinggi pada zaman beliau dalam bidang ilmu, kewarakan, ibadah, dan juga kuatnya mengharungi kehidupan. Beliau sering kali bertemu dengan Raja Az-Zahir di Darul Adl, sehingga Raja mengatakan, aku takut kepada Nawawi. Raja takut ke dia. Beliau memimpin ulama Darul Hadis, dan beliau memimpin Darul Hadis sejak tahun 665 Hijrah sehingga zaman Abu Usamah, sehingga beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala merahmati rahmat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, jadi kitab ni Tuan Syekh dia ambil kumpul-kumpul begitu ya, dia tidak baiklah saya ringkaskan sikit kata-kata Nawawi ni. Kitab Nawawi daripada buku Lawami'ul Alwan ni, rasa sedap ni. Yang pertama, Imam Nawawi nama dia apa tadi? Yahya bin Sharaf An-Nawawi, gelaran dia Muhyiddin, kunyah dia Abu Zakaria. Dia tengok ni, dia tak ada anak tapi dia gelaran dia Abu Zakaria. Jadi orang Abu ni tak syarat ada anak tak ada anak. Boleh je. Boleh je kita letak Abu gelaran. Dilahirkan pada tahun 631 di Nawa. Kemudian seorang yang sangat-sangat kuat menuntut ilmu. Satu hari dia menuntut ilmu berapa? 12 subjek dia belajar. Masya Allah. Luahnya ilmu dia, kita boleh tengoklah dengan ilmu yang ditinggalkan kepada kita ini banyak. Walaupun kitab dia tak habis, tak sempat dia tulis sudah, tapi kesan dia tu besar. Yang ketiga, dia luas ilmu dia dan dia mula menulis pada tahun 660. Ketika sudah berumur 30 tahun. Dia tak gopoh lah. Kita ni suka menulis awal-awal lagi. Dia 30 tahun baru dia menulis. Syekh-syekh dia tadi kita dah sebut. Nama kitab pun sudah sebut. Kemudian guru-guru dia, menasihat dia kepada raja sangat berani. Dan dia pun telah meninggal dan kita pun sebut peninggalan dia. Rahimahullahu ta'ala.
Al-Imam An-Nawawi rahmatan wasi'ah wa hasyarahu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Allah Taala kumpullah Imam Nawawi ini bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita yang belajar kitab Imam Nawawi ini pun kita minta Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik, kan, salihin, syuhada dan orang yang baik, insya-Allah. Maka kesimpulan kita para pelajar sekalian, kalau nak dapat ilmu selain daripada rajin belajar, kena ada sifat warak. Apa dia kat sifat warak ni? Dari tadi lagi kita dengar warak. Apa dia warak? Warak ni kita ambil yang boleh diambil itu sekadar yang diperlukan. Kalau rasa meragukan, tinggal terus. Ni hak ragu tu kita ambil sikitnya. Hak tak ragu tu gomong melekat. Banyak. Maka kita kata ini satu perkara yang perlu diperhatikan lah. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah biodata ataupun biografi Imam Nawawi secara ringkas. Kalau nak panjang lagi, kita kena baca kitab lain lah. Kitab lain. Baiklah, adapun muqaddimah Imam Nawawi, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan tanda, kita break di muka surat 7. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 7. Yang nak baca dia punya sejarah hidup dia, tuan-tuan baca dalam buku ni pun ada 2-3 live, boleh lah ambil maklumat. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Muqaddimatul Imam An-Nawawi. Apa Imam Nawawi nak cerita kepada kita dalam kitab dia ni, dalam muqaddimah dia ni. Dari sudut metodologi manhaj penulisan, kenapa dia tulis kitab azkar ni, kenapa dan bagaimana cara, insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan jangan nak cepat habis kitab lah. Yang penting kita nak faham kitab dan kita nak beramal dengan dia, insya-Allah. Sakat tu dulu. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.